Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung agenda awani khas dari World Trade Center Kuala Lumpur. Tahniah kami ucapkan kepada calon SPM 2020 yang seramai 401,105 murid-murid yang mendapat keputusannya pada hari ini. Tahniah juga kepada semua petugas-petugas Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertukus lumus menjayakan peperiksaan SPM 2020, biarpun kita tahu dengan pandemik COVID-19 dan juga tarikh yang ditunda hampir 3 kali, tetapi dapat dijayakan dengan selamat dan juga tenang oleh calon-calon SPM 2020. Begitu juga kita ucapkan tahniah kepada pihak guru dan juga pentadbir sekolah yang melakukan yang terbaik untuk melaksanakan norma baru SPM 2020 yang tidak pernah dilakukan sebelum ini, penambahan petugas penjaga peperiksaan dan juga pentadbir sekolah yang terpaksa hadir untuk memantau pergerakan SOP dan sebagainya bagi anak-anak yang menduduki peperiksaan. Tahniah kepada mereka juga. Tahniah juga kepada ibu bapa yang menerima seadanya keputusan anak-anak mereka pada hari ini. Biarpun kita tahu inilah kohort yang istimewa, batch yang mungkin tidak akan kita lupakan menerima kesan langsung akibat pandemik COVID-19. Mereka menduduki peperiksaan dengan serba satu cabaran dan juga dugaan sejak awal tahun 2020. Jadi kita akan bercerita dan membuat analisa berkaitan dengan keputusan SPM 2020 ini. Jadi di talian melalui Skype pada petang ini saya bersama dengan Datuk Pakarudin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia ataupun LPM dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Pakarudin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, khabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Datuk, dari angka yang kita dengar sejak pagi tadi dengan grade purata nasional yang meningkat sedikit berbanding 2019 iaitu 4.86, grade purata nasional berbanding 4.80. Begitu juga calon-calon yang mendapat keputusan lulus penuh SPM meningkat dari tahun dahulu, dan juga purata antara luar bandar dan juga sekolah bandar semakin mengecil ataupun semakin merapat. Jadi mungkin analisis awal Datuk sebagai pengurusi peperiksaan terhadap keputusan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ramai menunggu keputusan hari ini dan akan membuat analisa mereka sendiri, terutamanya di kalangan penganalisis pendidikan berkaitan dengan keputusan yang diwawarkan oleh Kementerian Pendidikan pada hari ini. Datuk. Ya, sebenarnya hari ini adalah hari kejayaan, hari kecemerlangan kepada seluruh anak murid calon SPM dan juga warga pendidik, dan khusus secara amnya kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebenarnya apa yang dibacakan oleh Tuan Haji Nazri sebentar tadi itulah hakikatnya, di mana grade purata nasional telah meningkat sebanyak 0.06 mata kepada 4.80. Sebenarnya nilai semakin kecil itu menunjukkan satu peningkatan ataupun lebih baik. Jadi alhamdulillah, kita sebenarnya kalau kita tengok rekod 5 tahun, tahun inilah adalah keputusan SPM yang terbaik yang dapat dihasilkan oleh anak-anak kita. Begitulah juga dengan pencapaian lain. Apa yang saya boleh katakan di sini, Tuan Haji, berkaitan dengan calon SPM 2020 ini ada satu kumpulan calon yang istimewa. Kenapa istimewa? Kerana mereka menghadapi cabaran pandemik COVID-19 yang mereka terpaksa daripada awal lagi berada dalam kerisauan, tidak dapat pergi ke sekolah. Mereka ditunda peperiksaan beberapa kali sehingga akhirnya pada 22 Februari mereka duduki, dan hari ini tanggal 10 Jun dalam tempoh selepas berakhir peperiksaan selama 76 hari keputusan mereka dikeluarkan. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak yang telah berjaya menduduki SPM 2020 dan lebih-lebih lagi kepada mereka yang mendapat keputusan yang lebih baik daripada yang mereka jangka atas cabaran yang dihadapi itu. Seperti mana yang Datuk katakan tadi, batch ini ataupun kohort ini merupakan anak yang istimewa. Mereka menghadapi peperiksaan dengan serba satu kekurangan.
jumlah masa di sekolah amat kurang, mereka terpaksa bekerja ataupun belajar sendirian di rumah, mereka tidak boleh ke tuition, mereka tidak boleh ada kelas tambahan yang banyak di sekolah, mereka tidak dapat bersemuka dengan rakan-rakan sekelas untuk belajar dalam kumpulan ataupun bertanya terus sebarang masalah dengan guru-guru. Jadi untuk melihat keseluruhan SPM 2020 ini, adakah wajar kita menganggap dari angka yang Datuk jelaskan tadi dari Grade Purata Nasional itu memanglah baik, tetapi realitinya pada pandangan Datuk sebagai orang kuat lembaga peperiksaan, adakah ini mencerminkan realiti sebenarnya pencapaian anak kita di lapangan, di sekolah, ataupun apa yang sepatutnya kita baca dari keputusan ini? Ya, betul Tuan Haji. Itulah realitinya. Realiti di mana anak-anak yang sudah pun melalui satu proses pembelajaran, kita jangan mengira kaedah mereka belajar. Mereka belajar secara bersemuka, secara PDPR di rumah mereka, ataupun apa saja bentuk yang mereka lalui, sebenarnya itu ilmu yang mereka timba dan yang mematangkan mereka dalam kehidupan. Sebenarnya, yang saya kata istimewa anak SPM 2020 ini, tidak pernah mereka bersedia sampai 3 kali. Di peringkat awal, mereka bersedia untuk menduduki peperiksaan pada bulan Oktober. Kemudian, mereka diubah lagi, tarikh itu bersedia lagi sekali untuk bulan November. Lagi sekali, buat persediaan, dialih pula kepada bulan Januari. Dan akhirnya, pada bulan Februari mereka duduki. Jadi sebenarnya kalau kita lah sebagai seorang yang sudah berkejaya, kalau kita diuji, dicabar beberapa kali membuat satu-satu tugasan, saya pasti tugasan yang diarah ataupun dicabar berkali-kali itu membuatkan kita lebih matang dan kita lebih bersedia. Pada saya, realitinya mereka betul-betul bersedia untuk menduduki peperiksaan. Kalau kita lihat Tuan Haji, pada hari peperiksaan daripada 22 Februari sampai 25 Mac. Kalau kita tengok pada kelok ataupun graf kes positif di negara kita, pada masa itu graf kita menurun ke bawah sehinggalah peperiksaan itu tamat. Apa tandanya? Dengan 400,000 orang pergi ke pusat peperiksaan, bukannya menjadi punca berlakunya penularan COVID. Maksudnya, inilah kumpulan yang punya disiplin yang tinggi, boleh menjaga SOP, mereka patuhi apa yang lembaga peperiksaan telah tetapkan. Akhirnya, mereka berjaya harungi cabaran itu. Kemudian, di pusat peperiksaan, kita boleh perhatikan, daripada respon petugas kita, ini adalah kumpulan yang punya disiplin jati diri yang tinggi. Mereka boleh duduk dalam dewan peperiksaan dan makanan dihantar oleh petugas, guru bertugas ke dalam dewan peperiksaan, dan mereka boleh makan dalam dewan dan selepas itu sambung semula menduduki peperiksaan di sebelah petang. Dan semua itu berlaku sehinggalah akhir peperiksaan. Kita sendiri tengok dalam media sosial diviralkan berapa ramai pelajar kita di pusat-pusat peperiksaan sujud syukur selepas peperiksaan itu tamat. Apa tandanya? Tandanya mereka sudah lalui satu perjalanan yang getir dan mereka nak buktikan mereka boleh berjaya. Jadi cerita-cerita negatif yang dahulunya berlaku dalam selepas peperiksaan SPM tidak lagi kedengaran. Jadi kalau dari segi nilai kita boleh nampak berlaku dalam peperiksaan SPM 2020, kenapa tidak pada hari ini kita lihat apa pula kejayaan mereka dalam peperiksaan dari segi akademik. Jadi inilah yang kita nak lahirkan sebenarnya dari sistem pendidikan. Mungkin kita perlu buat kajian mendalam lagi dengan keputusan yang ada. Kita akan teliti lagi. Tapi saya sebagai orang yang bertanggungjawab bersama rakan-rakan saya di lembaga peperiksaan di Kementerian Pendidikan bersama pendidik, seluruh petugas peperiksaan dan pemeriksa, itu yang kita dapat rasakan. Kita dapat lihat. Tuan Haji. Menarik. Datuk sebagai orang kuat lembaga peperiksaan dan juga seluruh kaki tangan Kementerian Pendidikan dan petugas peperiksaan termasuk pemeriksa kertas SPM 2020, apa yang Datuk rasakan pembaharuan yang paling ketara? Biarpun diterangkan oleh Menteri Kanan pada pagi tadi, macam-macamlah pengumuman tadi pun melalui dalam talian, anak-anak mendapat keputusan hari ini tidak boleh ke sekolah. Mereka hanya melalui SMS ataupun dalam talian yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi, apa pengajaran lembaga peperiksaan untuk dibawa ke hadapan bahawa kita boleh
berinteraksi dengan situasi kecemasan pandemik ini, dan kita akan tambah baik dari sudut aplikasi dalam talian dan segala peraturan yang mungkin agak birokratik sebelum ini, tetapi kerana pandemik ini walaupun agak getir, agak sukar, tetapi lembaga peperiksaan dapat melaluinya dengan selamat dan anak-anak kita tidak ada yang dijangkiti ketika peperiksaan, dan akhirnya inilah keputusannya daripada segala peraturan SOP dan juga keputusan besar yang dilakukan oleh lembaga peperiksaan tanpa berkompromi tentang kualiti yang diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa. Datuk. Baik Tuan Haji, kita dalam bekerja ni kita kena ada prinsip. Prinsip yang kita pegang dalam menguruskan peperiksaan semasa pandemik COVID-19, saya maklumkan kepada semua lapisan petugas, pertamanya kita kena pastikan peperiksaan yang akan dilalui ini, calonnya yang paling utama ialah mesti sihat. Kalau tidak sihat, kita tak dapat laksanakan peperiksaan. Dalam situasi semasa, sihat itu maksudnya mereka terhindar dari COVID-19. Kalau mereka dikuarantin, mereka positif, tak ada makna peperiksaan ini kita sediakan untuk mereka kerana tidak ada calon yang nak diuruskan. Yang keduanya, mereka mestilah dalam keadaan selamat. Selamat untuk bergerak ke mana sahaja untuk tujuan peperiksaan. Begitu juga petugas kami, pemeriksa, pengawas boleh menguruskan bahan sulit peperiksaan dengan selamat. Pemeriksa kita boleh memeriksa kertas dengan selamat, dan akhirnya semuanya berada dalam keadaan yang sejahtera. Sejahtera ini penting. Kenapa? Sejahtera ini memberi satu ketenangan, keyakinan untuk anak-anak itu menduduki peperiksaan. Pemeriksa yang sejahtera, dia akan pastikan memberi markah yang paling adil kepada calon. Sebab tiga perkara ini jadi prinsip yang kita pegang, sihat, selamat dan sejahtera. Dan untuk mereka yang bertanggungjawab menguruskan dalam keadaan normal baru, saya maklumkan kena ada dua lagi tambahan, iaitu keterbukaan dan kebersamaan. Kita mesti terbuka. Yang ni yang kita nak bawa terus ke hadapan ini. Kalau kita tak terbuka dalam keadaan normal baharu, kita akan pertikaikan kenapa kena macam ni, kenapa tak macam dulu, kenapa itu dan ini. Dan kita kena bersama-sama. Sebab bila buat sesuatu perkara baharu, kita mesti buat sama-sama. Sebab perkara ni tak pernah kita lalui. Kita kena bertolak ansur dan bekerjasama. Akhirnya inilah hasil. Hari ini yang kita lihat, walaupun kita ada pelbagai perancangan nak buat 1001 perkara, kalau prinsip tadi tidak ada, kita tidak akan berjaya. Jadi kalau saya nak sebut apa yang YBMK sebut pagi tadi, kita dah boleh buat makin secara dalam talian, walaupun buat pertama kali, pemeriksa pun tak biasa, kami pun tak pernah scan 5.1 juta skrip peperiksaan, kita keluarkan keputusan dalam talian. Pertama kali dalam sejarah, pagi tadi mencabar kami, 400,000 orang nak masuk dalam talian. Tuan Haji, dalam satu masa tu ya? Dalam satu masa. Saya berada depan komputer, monitor, dalam masa 30 minit, cecah 0.5 juta yang hit masuk ke dalam sistem. Dalam masa, setiap saat itu bertambah ribuan calon yang menyemak. Sesuatu yang sangat menakutkan, mencabar, tapi macam saya cakap tadi, prinsip yang ada itu mendorong untuk semua bekerja sebagai satu pasukan yang cukup mantap dan kuat. Sebab tu kita boleh lepas ni semak lagi dalam talian, lepas ni nak daftar lagi peperiksaan juga dalam talian. Kita nak segerakan pengedaran sijil kepada mereka, semuanya kerana ada kemudahan dan kepakaran. Tapi semua itu mesti bersandarkan prinsip yang saya sebutkan tadi. Itulah rahsia Tuan Haji kalau dapat saya kongsikan dalam cabaran pandemik COVID-19 ini. Okey, Datuk, banyak lagi perkara yang kita nak ingin analisa dan juga mendapatkan pandangan Datuk, terutamanya prestasi subjek dan juga prestasi calon luar bandar dan antarabandar, dan juga adakah impak mental dan juga emosi anak-anak itu diambil kira dalam
pemarkahan SPM 2020 kerana kita tahu mereka hampir putus asa akibat daripada penundaan 3 kali tarikh SPM ini, dan mereka tidak boleh berhubung dengan guru-guru mereka secara bersemuka tetapi hanya dalam talian. Pastinya ini juga menjadi satu pengajaran kepada lembaga peperiksaan. Jadi kita rehat dahulu, Datuk. Jumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani khas dari World Trade Center secara langsung. Analisis keputusan SPM 2020, imbas sedikit angka-angka penting yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan berkenaan dengan keputusan SPM 2020. Grade Purata Nasional peningkatan 0.06 menjadi 4.80 berbanding 4.86 pada 2019. Kalau GPN ini lebih kecil, lebih baik prestasi calon yang menduduki SPM. Trend GPN ini adalah yang terbaik sepanjang 5 tahun yang lalu. 2020 mencatatkan peningkatan yang amat baik dalam 5 tahun kebelakangan ini, dan juga jurang antara bandar dan juga luar bandar iaitu calon SPM 2020 merapat ataupun mengecil 0.08. Jadi itu satu petanda yang baik, dan peningkatan prestasi mata pelajaran meningkat 43 mata pelajaran, manakala yang menurun 39 kekal satu pelajaran, manakala subjek teras peningkatan yang agak menarik iaitu matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral, dan calon yang layak SPM, calon penuh meningkat kepada 88.68% bagi tahun 2020, peningkatan 1.96%. Jadi semua angka-angka ini memberi satu gambaran positif, Datuk Pakarudin. Tetapi adakah kita juga perlu realistik bahawa dalam pengumuman pagi tadi oleh Menteri Kanan, kita tidak menyebut jumlah mereka yang mendapat subjek yang berkeputusan A. Jadi ini satu tanda yang amat positif. Pertama kali juga kita bukan ingin mengangkat mereka yang mendapat keputusan cemerlang, tetapi kita meraihkan hampir semua calon yang mendapat keputusan penuh dan juga apa juga keputusan pada petang ini. Jadi inikah satu gambaran bahawa kita melangkaui peperiksaan sebenarnya. Kita mahu anak-anak kita mendapat pengetahuan, meningkatkan bakat mereka, dan SPM adalah satu ukuran yang paling tepat buat mereka. Datuk Pakarudin. Ya, Tuan Haji. Angka-angka yang Tuan Haji sebutkan tadi itu sebenarnya satu gambaran ataupun penceritaan satu kejayaan yang untuk kita kenang dan anak-anak pelajar SPM 2020 raikan, dan mereka akan simpan dengan baik sebagai satu sejarah. Sebenarnya apa yang Tuan Haji nyatakan tadi sebenarnya cerita SPM 2020 ini berbeza dengan SPM yang lain kerana mereka menghadapi cabaran yang besar. Walaupun kita sekali lihat pencapaian itu seolah dicipta oleh mereka yang sudah pun dalam satu tempoh yang panjang 4 bulan lebih mereka bertahan menunggu, jadi mereka ada peluang yang lebih. Tapi yang sebenarnya kita boleh gambarkan bahawa mereka cukup bersedia dan mereka bertekad untuk buktikan yang terbaik. Jadi kita boleh lihat bahawa trend 5 tahun inilah yang terbaik. Sebenarnya apa yang berlaku pada tahun 2020 ini memanjangkan momentum pencapaian itu. Dia sudah ada sejak 2016. Jadi momentum itu diteruskan. Jadi sebabnya dengan cabaran maka momentum itu dapat dicapai. Apa yang saya boleh gambarkan pencapaian pelajar di luar bandar, dan bandar ini jurangnya dirapatkan. Mungkin hari ini anak-anak yang berada di luar bandar juga mempunyai satu peluang dengan teknologi yang ada. Dengan kata lain, mungkin pembelajaran mereka di rumah itu boleh mereka laksanakan dalam apa kekurangan, tapi kerana ruang masa yang ada, mereka mempersiapkan diri sendiri. Jadi kita harap momentum anak-anak di luar bandar
untuk terus cemerlang dengan didikan ibu bapa dan sokongan guru-guru, pasti mereka boleh pergi lebih jauh lagi. Kerana kita nak gambarkan bahawa bukan lokasi itu yang memisahkan mereka, tapi adalah kegigihan itu yang menentukan kejayaan mereka. Saya harap melalui keputusan yang telah dinyatakan dengan peratus layak CJ-nya yang meningkat sebanyak 1.96% itu, sebenarnya inilah pendidikan yang kita katakan berguru demi ilmu. Jadi kita nak lahirkan sebenarnya dengan pemasuhan UPSR juga, di situ bermulanya kita nak mereka mencari ilmu demi untuk survival dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya macam saya dah ceritakan tadi, anak yang lalui SPM 2020 ni, kita boleh nampak survival mereka untuk mendapatkan skepin CJ, tapi pada masa sama mereka belajar dari cabaran COVID-19. Jadi walaupun tidak disebutkan A ataupun calon-calon yang cemerlang dalam sidang media pagi tadi, jadi masih ada kumpulan ini yang juga turut meningkat, yang cemerlang, yang sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran yang mereka ambil ataupun sekurang-kurangnya lulus juga turut meningkat. Kalau boleh saya nyatakan, dalam 3 kumpulan ini, semua A, sekurang-kurangnya kepujian, sekurang-kurangnya lulus, terus meningkat. Jadi itulah yang menyumbang kepada peningkatan grade purata nasional dan juga merapatkan jurang antara bandar luar bandar dan juga yang melayakkan CJ itu. Jadi sebenarnya ini adalah realiti. Bukan dalam peperiksaan ini, dia bertaraf CJ. CJ ini diiktiraf di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Kita ada badan pentaksir daripada luar negara yang menentukan standard soalan kita dan juga taraf yang kita nak berikan. Sebab tu kita tidak boleh buat peperiksaan dah tetap November, terus jalan November. Sebab tidak adil. Masa tidak cukup untuk mereka bersedia dengan kurikulum yang mereka patut belajar. Jadi anjak itu kenapa nak beri adil kepada mereka, cukup masa dan kita nak iktirafkan CJ. Kalau tidak, CJ itu bertaraf antarabangsa untuk tujuan pekerjaan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, kita boleh saja jalankan bila-bila masa seperti ujian di sekolah. Tapi ini tidak dalam SPM. Jadi standard soalan taraf CJ anak SPM 2020 adalah sama. Pada saya, dari tersiratnya lebih baik kerana mereka hadapi cabaran yang lebih hebat dan tentu ada kematangan di belakang SPM 2020 itu. Dr. Fakhrudin, apa jaminan Datuk tentang keputusan ini merupakan satu keputusan yang telus menepati piawaian yang ditetapkan oleh LPM dan juga piawaian yang ditentukan oleh badan-badan yang mengiktiraf itu. Dalam masa yang sama, LPM terpaksa membuat beberapa rombakan berkaitan dengan jumlah tempoh pemeriksa itu dipendekkan daripada satu tempoh yang lebih pantas, lebih cepat. Pemeriksa tidak boleh berjumpa, mereka semua memeriksa dalam talian. Jadi dan juga kualiti soalan itu adakah menepati tahap piawaian SPM yang lepas-lepas. Jadi apa jaminan LPM ini sebenarnya cerminan piawaian yang memang tidak ada kompromi oleh LPM tentang itu? Ya, betul. Memang kita ada prinsip dalam pembinaan instrumen kita. Kita tidak boleh lari daripada prinsip itu. Dan instrumen ini sebenarnya, soalan ini sebenarnya dibina sebelum pandemik COVID-19 lagi. Dan semua itu melalui proses yang cukup teliti peringkat demi peringkat sehinggalah instrumen ataupun kertas soalan itu diguna pakai. Yang keduanya, bila ditakbirkan, kita nampak awal atau dipercepatkan keputusan itu 14 hari daripada tahun-tahun sebelum ini. Kita jangan lihat bahawa 15 hari itu kita melanggar mana-mana prinsip keadilan ketelusan yang telah kita bina. Sebenarnya kita bekerja dengan teknologi, kita bekerja dengan semangat kerjasama, dengan keterbukaan, komitmen semua pihak. Jadi ketelusan keadilan tetap kekal. Dan kita menambah 1,707 orang pemeriksa yang boleh membantu
mempercepatkan lagi proses kita dan menggunakan teknologi online marking ataupun pemeriksaan dalam talian itu mencepatkan proses. Tidak perlu lagi kira secara manual, muka surat demi muka surat, semuanya secara automatik. Ketepatan pengiraan, proses kerjanya, tidak perlu pergi berkali-kali untuk post skrip, untuk ambil skrip, untuk buat kerja-kerja itu secara rutin. Jadi, jangan kita fikirkan bahawa kehidupan hari ini perlu berlaku sama seperti apa yang kita telah lalui berpuluh tahun dahulu. Dan bila berlaku perubahan itu, jangan kita anggapkan kita sudah tidak ataupun kita mengenepikan prinsip yang telah kita bina. Sebenarnya dalam era teknologi pendigitalan pentadbiran yang lembaga letakkan ini, kita nak menjaga lebih tinggi lagi tahap kualiti atau standard demi nak menjaga keadaan yang lebih relevan pada masa akan datang, memberi lebih peluang, memberi lebih keyakinan kepada seluruh masyarakat. Jadi insya-Allah perkara yang sama kita akan teruskan untuk SPM 2021. Okey sekali Datuk, bagi calon yang tidak berpuas hati dan mahu lakukan semakan keputusan SPM 2020 ini, bilakah akan dibuka window ataupun tingkap itu dan berapa lama mereka boleh melakukan semakan untuk keputusan 2020 yang mungkin mereka rasakan perlu ada semakan dengan keputusan yang mereka perolehi, Datuk? Baik Tuan Haji, dengan cepatnya bahawa mereka sudah boleh masuk secara dalam talian untuk buat semakan semula jika tidak puas hati dari segi grade yang mereka perolehi, dan pada masa sama jika ada yang keputusan mereka mungkin mereka hadir tapi keluar keputusannya tidak hadir. Untuk makluman, kita ada jumlah yang ramai menumpang pada tahun ini kerana kita memberi ruang kepada mereka yang kuarantin dan positif COVID untuk berada di pusat periksaan yang berhampiran dengan tempat mereka tinggal ataupun selepas mereka menerima rawatan. Jadi tempohnya 30 hari sehingga 10 Julai bagi yang nak membuat pengambilan semula peperiksaan ini mengulang. Kita sebenarnya sudah tetapkan sehingga 18 Jun, tapi kita lanjutkan insya-Allah 1 minggu lagi sehingga 25 Jun. Jadi pohonlah secara dalam talian, semuanya dalam talian. Jadi kita akan uruskan proses ini baik semak semula ataupun pendaftaran peperiksaan untuk mengulang. Jadi apa-apa boleh layari portal lembaga peperiksaan. Cuma hari ini agak congested sebab yang nak mengambil result, yang nak memohon ini, insya-Allah kita sedang berusaha untuk memastikan untuk rakyat Malaysia, untuk calon-calon anda akan dapat yang terbaik. Terima kasih Datuk. Kalau ada masa lagi Datuk, sila bersama kami di Agenda Awal ini untuk bercerita tentang SPM 2021 pula. Ini satu lagi cabaran baru, bagaimana kalender dan takwin dan persiapan LPM dan anak-anak kita tentang itu. Mohon Datuk datang sekali ke Agenda Awal ini. Tetapi pencerahan pada petang ini amat bermakna, amat orang kata pun penting untuk kita memahami bagaimana keputusan itu diperolehi dan perlu kita lihat secara objektif dan analisa boleh saja kita lakukan dari sekarang, dan pastinya pihak Kementerian Pendidikan akan membuat analisa dengan keputusan sama ada berbentuk positif ataupun negatif dan juga penambahbaikan untuk peperiksaan yang akan datang. Terima kasih Datuk Fakhruddin Najib Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM dari Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Agenda Awal khas analisis keputusan SPM 2020 petang ini. Sekian, saya Nazir Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.